Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains. Okay, tingkatan 5. So hari ni kita nak masuk bab baru. Okay, kita dah habis bab 5, sebatian karbon. So kita masuk bab 6. Okay, bab 6 iaitu elektrokimia. Okay, semalam juga kita dah habis juga untuk latihan dalam buku. Okay, latihan di dalam buku teks. Okay, buku kerja pun sama. Okay, buku kerja kamu kena buat sendirilah sebab tak semua pelajar mempunyai buku kerja. So kalau saya nak buat serentak pun tak boleh lah. So siapa yang dah siap, okay, Kavya dah siap, PM dengan saya. Okay, PM dengan saya, jawapan saya akan tanda. Okay, so kita pergi kepada bab 6 iaitu bab elektrokimia. Okay, dulu dalam elektrokimia, dulu dia tak khusus sangat dalam KBSM. Tapi yang ini dia khususkan bab itu namanya elektrokimia. Dulu dia kata ini bab untuk perubahan tenaga. Tapi ini dia khususkan untuk KSSM, khas untuk belajar elektrokimia sahaja. Okay, so kita tengok. Okay, apa yang akan kamu belajar dalam bab ini? Sikit je sebenarnya, tapi nak memahamkan dia kena attend kelas saya, kena masuk kelas saya. So, kita akan belajar, okay, hari ni saya kenalkan kamu dengan bab sel elektrolitik, okay, subtopik sel elektrolitik dan sel kimia. So, dua subtopik ini kita akan belajar dalam bab 6 elektrokimia. So, sekarang ada tak buku nota? Ain, buku nota ada? Ada, dah buka dah. Alhamdulillah, tulis tajuk bab 6 elektrokimia. Tulis tarikh hari ni cantik-cantik. Hari ni hari Rabu. So 16 hari bulan 6. Okey, 16 hari bulan 6, bab 6 elektrokimia. Okey. Kemudian kita pergi kepada pengenalan. Okay. Sebenarnya, dalam bab elektrokimia ni banyak sangat digunakan dalam industri, dalam kehidupan seharian kita. Jom kita tengok apakah yang akan kamu belajar. Tulis juga dalam buku kamu, 6.1 sel elektrolitik. Hari ni kita nak belajar 6.1 sel elektrolitik. Okey. So, apa yang cikgu suruh salin, baru kamu salin, okey? So, yang pertama, apa itu elektrokimia? Yang ini salin. Elektrokimia. Elektrokimia ialah kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia. So, elektrokimia ada dua. Sel elektrokimia ada dua. Yang pertama, sel elektrolitik. Yang kedua, sel kimia. So, macam mana kamu nak buat nota macam ini? Kau tengok cikgu handai buat nota. Kena buat nota, kena bijak sebab kita kena ada point sahaja. Tak perlu dah panjang-panjang pun. So, dalam nota ini, kamu cakap dekat sini, sel elektrokimia. 6.1 dah tulis ya. 6.1 sel elektrolitik. So, sel elektrokimia terbahagi kepada dua. Nota bukan cikgu yang baca. Nota kamu yang baca. So, kamu buat nota ikut kepada yang kamu suka. Ikut kepada kefahaman kamu. So, tahniah kepada Ansho. Ansho dah masuk kelas saya. Tahniah Ansho. Saya kena tulis kedatangan dulu. Kemudian sel elektrokimia terbahagi kepada dua. Yang pertama, sel elektrolitik. Yang kedua adalah sel kimia. Ataupun nama lain dia adalah sel Voltan. Kemudian kamu buat apa yang cikgu buat ini je lah ya. Tak payah nak salin panjang-panjang. Ayat ni panjang-panjang, nanti kamu tak nak baca. Betul cikgu cakap. Sel elektrokimia ni, menghasilkan tindakan kimia. Yang mana arus elektrik, so maksudnya tenaga elektrik, dia akan ditukarkan
menjadi tenaga kimia. Okay. Nama proses dia adalah, tulis bracket kat situ, elektrolisis. Okay. So, saya ulang lagi sekali, set elektrolitik menukarkan tenaga elektrik menjadi tenaga kimia. Okay, nama proses dia proses elektrolisis. Okay, sel kimia pula. Okay, sel kimia adalah perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Maksudnya daripada tenaga kimia, dia akan ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Maksudnya tenaga elektrik tu maksudnya dia akan menyalakan mentol. Okay, dia akan menyalakan mentol. Okay, kebanyakanlah mentol ke, ataupun kamu boleh uji dengan voltmeter. Jarum voltmeter tersebut akan terpesong. Cikgu, voltmeter tu macam mana rupa-rupanya? Search lah kat Google, kan selalu search Google voltmeter. Mesti dah tahu dah tingkatan 5, tingkatan 1 pun dah belajar. Okay, so saya ulang lagi sekali, set elektrokimia ada dua. Yang pertama set elektrolitik, yang kedua sel kimia. Okay. Set elektrolitik, proses dia adalah elektrolisis, yang mana tenaga elektrik akan ditukarkan menjadi tenaga kimia. Okay. Sel kimia pula, tenaga kimia akan ditukarkan menjadi sel elektrik. Okey, done. So itu yang kita belajar hari ni. Okey. Tapi hari ni kita nak belajar elektrolitik ni je. Okey, apa yang ada dalam elektrolitik? So kalau cikgu suruh salin, baru salin. Yang cikgu tak suruh salin, kamu dengar je cikgu bebel, okey? Okey. Sebenarnya kamu dah belajar set elektrolitik ni masa tingkatan 2. Ingat ke tidak? Okey. Set elektrolitik kamu dah belajar semasa tingkatan 2. So ingat balik tingkatan 2 dulu, masa zaman-zaman dulu, mana yang pernah belajar. So, sekarang ni, okey, dia di sini dia bagi maksud sel apa itu elektrolisis. So, elektrolisis, okey, untuk nota tu boleh buat maksud. Sebab kadang-kadang dalam exam dia akan keluar maksud. So, apa itu elektrolisis? So, elektrolisis ialah proses. Okay, proses, salin ya, proses pengeraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous. Lebur tu apa? Lebur tu contohnya macam kau buat kek gula hangus. Gula tu kau panaskan terus direct dengan kuat dalam kuali dengan api. So dia akan jadi melt, dia akan lebur kan. So lebur itu maksudnya leburan gula. Itu dan leburan, kamu tak campurkan apa-apa. Tapi aqueous ni pula, okay, contohnya kau buat larutan gula. Larutan gula maksudnya gula kamu campurkan dengan air. Gula campur dengan air, kamu akan dapat larutan gula. Itu beza dia ya. Leburan dia purely, dia maksudnya dia daripada tulennya, daripada bahan tersebut. Contohnya tadi cikgu kata buat gula hangus kan. Kamu leburkan gula dekat api dalam kuali. Tak ada tambahkan air, tapi dia mencair juga, betul? Tapi untuk aqueous kamu campurkan dengan air. Okey. Kemudian penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan lebur atau aqueous kepada unsur juzuknya. Apabila arus elektrik mengalir. So tadi cikgu dah ajar. So arus elektrik akan dihasilkan. Dekat mana cikgu elektrik akan dihasilkan? Di sini. Mentol pula, bateri. So bateri ni akan menghasilkan elektrik. So arus elektrik nanti dia akan mengalir ikut wayar ni. Kemudian dekat sini ada hidroklorik cair kan. Ini asid kan. Asid tersebut dia akan pecahkan menjadi ion. Cikgu, ion tu apa? Kamu dah belajar tingkatan 4. Ion, kita ada ion positif, kita ada ion negatif. Okey. Kemudian, arus elektrik tadi dia akan pecahkan asid hidroklorik cair ni kepada juzuk-juzuknya. Apa tu juzuk-juzuknya? Kepada ion-ionnya lah. Itu maksudnya. Okey. So itu adalah untuk 6.1. Dia kata apakah sebatian yang diuraikan untuk juzuk ni. Okey, kalau yang dalam ini 6.1 ni dia ada asid hidroklorik. So ion yang akan tercerai adalah pertama ion hidrogen, daripada air ada, daripada air lah. Ya, Maha ada soalan ke Maha? Kedua,
Okey, kedua adalah ion klorida, Cl-. Okey. Dua ion ini inilah juzuk yang dipecahkan. Lagi satu adalah daripada air. Air ada hidrogen ion ada, dengan satu lagi adalah ion hidroksida. Okey, ion hidroksida. Maksudnya arus elektrik tadi dia akan mengalami elektrolit, dia akan memecahkan asid hidroklorik dalam cair ni, dalam air ni kepada ion hidrogen, ion klorida dan ion hidroksida. Okey, kemudian. Okey, yang inilah saya nak minta kamu lukis sikit ya. Boleh? Lukiskan ini. Lukiskan ni. Ini penting. Okay, ini adalah sel elektrolitik. Kalau tak sempat salin sekarang, nanti boleh salin petang nanti ya. Lepas kelas boleh salin. So yang pertama, okay, sel elektrolitik yang pertama dia kata ada bateri. Bateri ni adalah sebagai sumber elektrik. Okay, bateri ni adalah sumber elektrik. Okay, yang kedua, okay, yang kedua adalah anod dan katod. Apa tu cikgu? Okay, anod dan katod ni kita panggil dia elektrod. Elektrod. Kita ada anod, kita ada katod. So dia adalah elektrod. So anod, okay, kamu cukuplah kamu salin gambar ini pun dah cukup. Kamu tak perlu salin ini. Okay, anod ni dia ada positif, terminal yang positif dan terminal yang negatif. So, anod adalah positif. Okay. Terminal positif. Sebab tu dia tanda sini positif. Katod adalah terminal negatif. Okay. Dia akan sambungkan, okay. So, kalau positif tadi, dia akan sambung kepada bateri tanda positif. Kalau terminal negatif, dia akan sambung kepada bateri itu bertanda negatif. Okay, faham ya? Okay, anod ni mestilah boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, mesti yang dua ni boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, kedua-dua ni mesti boleh mengalirkan arus elektrik. Okay. Kemudian elektrolit. Apa tu pula elektrolit? Elektrolit yang dalam ni. Tadi cikgu cakap elektrolit ni boleh dalam dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan leburan. Yang tadi cikgu cakap tadi kek gula hangus. Itu lebur lah. Okay, yang kedua dalam keadaan aqueous. Okay. Yang mana elektrolit ni sama ada dia dalam keadaan leburan ataupun aqueous, dia mesti ada ion yang bercharge positif dan ion yang bercharge negatif. Okay, yang bercharge positif kita panggil dia yang ni, cation. Cation nampak tak dia tanda apa ni? Positif. Anion. So anion sini tanda apa? Negatif. Okay, positif dan negatif. Okay, ini faham ya? Okay, ini kena fahamkan ya. Okay, so apa-apa pun elektrolit mesti terdiri daripada ion. Positif tadi apa nama dia? Ingat ya, ingat sekarang. Positif, ion yang positif, cation. Cikgu nak ingat macam mana? Okay, macam ni. Cikgu selalu ajar budak macam ni. Tengah-tengah T kan? T ni maksudnya positif. Anion tengah-tengahnya N kan? N tu negatif. Ingat begitu. Kemudian, tak habis lagi cerita ni. Ni cerita ni best macam cerita Snow White. So, cation ni positif. So, ion yang bercharge positif, dia akan tertarik. Okay, sebab tu nampak kau nampak arrow ni. Yang positif tadi, dia akan tertarik kepada terminal negatif, iaitu katon. Okay, saya ulang. Ion yang bercharge positif iaitu cation, dia akan tertarik pergi kepada elektrod yang bercharge negatif iaitu katon. Macam kau lah, Ain. Kau lelaki perempuan, kau mesti suka lelaki yang handsome macam mamat-mamat Korea ya tak?
Ataupun Najwa dia suka yang hidung mancung macam Pakistan, ala-ala Pakistan. Gitu. Idoklah macam lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Itu dah salah dah tu. So sekarang ni macam dia juga ni. Yang positif mesti suka yang negatif. Yang tertarik kepada negatif. Yang negatif mesti akan tertarik kepada positif. Yang negatif tadi, anion, dia akan tertarik pergi ke terminal positif. Okay, yang negatif akan tertarik pergi kepada positif. Kau lukis ni sebiji macam ni, insya-Allah kau boleh faham. Kalau tak faham, kau ulang balik video cikgu ni sampai kau faham. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Okey, dalam sel elektrolitik kita ada bateri yang menjadi sumber tenaga. Okey, lepas tu kita ada elektrod yang mana ada terminal positif dan negatif. Yang positif kita panggil anode. Yang negatif kita panggil kathod. Okay, kemudian ada elektrolit. Okay, elektrolit pula ada yang bercharge positif. Positif kita panggil dia cation. Yang negatif kita panggil anion. So yang positif akan tertarik pergi negatif. Yang anion negatif akan tertarik pergi kepada positif, iaitu anode. Okay. So harap fahamlah. Okay, Kavya faham ke Kavya? Faham, teacher. Okay, thank you Kavya. Okay, next. Tak faham bagi tahu cikgu ya, terus buka mic. Okay. Kemudian sumber elektrik. Yang ini yang tadi, apa sumber elektrik tadi? Okay, ini tak payah salin. Ini tak payah. Okay, sumber elektrik tadi, bateri kan? Apa fungsi bateri tu? Okay, sumber elektrik itu untuk menghasilkan arus elektrik. Macam kau nak menyalakan lampu torchlight, nak nyalakan lampu torchlight kau mesti kau pakai bateri kan? Kenapa? Sebab itu adalah salah satu sumber tenaga elektrik. So, kalau elektrolisis tidak akan berlaku kalau tak ada arus elektrik. Kemudian elektrod lah. Elektrod mesti adalah konduktor elektrik. Macam cikgu cakap tadi, dia mesti boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, yang mana dia akan disambungkan pada bateri yang membolehkan arus elektrik masuk atau keluar. Okay, inilah nama proses elektrolisis. Okay, yang mana tadi kamu dah belajar juga, kita ada anod, kita ada kathod. Yang mana anod tadi adalah terminal positif. Anod berterminal positif. Anod terminal positif. Ingat sekarang. Anod terminal positif. Kathod terminal negatif. Okay. Anod terminal positif, kathod terminal negatif. Okey, keduanya adalah elektrolit. Maksudnya ni ulang lagi sekali lah. So elektrolit ni macam cikgu cakap tadi, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab itu tadi kita ada dia ion. Ion apa? Ion yang positif dan ion yang negatif. Okay. Ion ni dalam keadaan leburan. Okay. Kek gula hangus, ingat kek gula hangus? Dalam keadaan lebu. Yang mana yang tadi gula ke garam ke kau nak panaskan direct. Jangan pakai air. Kau cuba buat kau Najwa sekejap lagi. Kau buat kek gula. Cikgu baru semalam buat kek gula hangus kau. Sedap. Okey. Kek gula hangus. Okey, kemudian ataupun ekos. Okey, ekos ni kita masukkan air. Okey, kita masukkan air. Okey, mana bahan ini mesti boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau tak boleh mengalirkan arus elektrik, dia bukan elektrolit. Okay, jom kita tengok apa yang contoh elektrolit. Okay, contoh elektrolit ni yang inilah lambung 2 bromida, natron klorida. Natron klorida ni garam, air garam. So kau ambil garam kat belakang tu, itu natron klorida lah. Kau ambil air, kau bancuh. Itu adalah larutan garam. Okay. Sebenarnya kan kalau contohnya kamu kena cewerit kan, doktor bukan bagi air garam kan. Air garam tu air ni lah. Kemudian natrium hidroksida beralkali, kupron 2 sulfat. Yang contoh bukan elektrolit, selalu soalan dia akan tanyalah, di antara senarai di bawah, manakah contoh bukan elektrolit ataupun di manakah yang contoh elektrolit. So kamu kena pilih. Okay, yang pertama yang bukan elektrolit, naftalina, asetamida, larutan glukosa dan larutan etanol. Okay. Elektrolit merupakan sebatian ion dalam keadaan leburan atau aqueous yang terdiri daripada ion positif iaitu cation,
dan ion negatif anion. Tadi cikgu cakap tadi lah. Okay, contohnya natron klorida. Okay, natron klorida dia ada ion positif iaitu ion natrium. Ini ion yang garam tadi lah. Dan ion yang negatif iaitu ion klorida. Okay. So sebab itu bila ion natrium klorida ni kita pecahkan kepada juzuk-juzuknya, iaitu kita akan dapat ion natrium dan ion klorida. Natrium ni charge positif, klorida itu adalah bercharge negatif. Okay, kalau ngantuk bagi tahu ya, pergi dah minum air ke apa ke. Okay. So, cikgu nak cerita mengenai proses elektrolisis. Okay. Bagaimana proses elektrolisis berlaku? Yang macam cikgu cakap tadilah. Yang kamu lukis tadi itulah. So yang ini tak apa. Tak payah lukis pun tak apa. Okay. Highlighter. Okay. Ion yang bercharge positif. Ini cikgu dah sebut tadi. Cat ion akan bergerak pergi ke cathode. Iaitu elektrod yang bercharge negatif. Ion yang bercharge negatif, anion, dia akan pergi ke anode. Iaitu elektrod yang positif. Okay, contohnya, sewaktu elektrolisis ada plumbum 2 bromida. So, dalam plumbum 2 bromida ni dia ada 2 ion. Okay, iaitu ion Pb2+, ion plumbum dan ion bromida. Okay, kalau ion dia mesti namanya ida. Okay. So, plumbum 2 bromida. So, kamu nampak ini. Ain plumbum 2+ ni positif ke negatif ain? Apa dia cikgu? Plumbum ni, ion plumbum Pb2 positif ni. Ion ni bercharge positif ke negatif? Positif. Pandai, dia bercharge positif. So nama yang bercharge positif ni anion ke cation? Cation. Pandai, cation. Okey, bromida ni positif ke negatif? Yang mana? Br minus, negatif. Br minus. Negatif. Pandai, negatif. So negatif ni anion ke cation? Anion. Anion. Terima kasih Ain. Okey. So, positif adalah cation. So cation ini yang positif dia akan pergi kepada elektrod yang bercharge. Kavya? Boleh jawab tak Kavya? Kavya, ion Pb2+, okay, ini adalah ion positif. Dia akan pergi kepada elektrod yang bercharge positif atau negatif? Kavya, are you with me? Yes, teacher. Okay. So then, the ion positive here, so Pb2+, will go to the cathode or anode? Akan pergi ke cathode ataupun anode? Cation. Cation. Cation tu positif. So positif akan pergi ke negatif ke akan pergi ke positif? Negatif. Negatif. So yang negatif cathode ke anode? Cathode. Pandai, akan pergi ke cathode. So bromida pula Kavya. Bromida ni ion ni bercharge negatif, anion. So dia akan pergi ke anode ataupun cathode? Cation. Anion. Anion akan pergi ke anode ataupun cathode? Anode. Anode. Okey. Terima kasih Kavya. Okey, so maksudnya dekat sini, apa yang kamu boleh nampak dekat sini bahawa cation adalah positif. Okey, akan pergi ke K juga iaitu cathode. Okey. Anion adalah negatif. Dia akan pergi ke positif iaitu anode. So, kesimpulannya kalau kamu nak ingat, K pergi kepada K, A pergi kepada A. So, bagi senang kamu ingat. Okey, boleh ingat ya? K pergi kepada K, A pergi kepada A. Tapi kalau daripada segi ilmu dia, positif pergi kepada negatif, negatif pergi kepada positif. Inilah kita panggil ini. Nampak?
So yang bromida akan pergi ke positif, yang plumber akan pergi ke negatif. Okey. Elektrod tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal. Okey, kenapa? Kenapa cikgu cakap tadi dalam keadaan leburan ataupun aqueous sahaja cikgu? Aqueous tadi apa? Lupa cikgu. Aqueous tadi campur dengan air. Campur dengan air. Campur dengan air. Ladi larutan. So, dia akan jadi ion. Tapi kalau dalam keadaan pepejal, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam keadaan pepejal, tiada ion. So dalam keadaan pepejal, tiada ion yang bebas bergerak. Okay, tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Okay, tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Okay. Kemudian, ini adalah eksperimen yang akan kita buat dalam makmal nanti. Okay. Harapnya buka sekolah, bolehlah kita buat eksperimen ni. So yang ini kita nak mengkaji bagaimana proses elektrolisis ni kita buat dalam makmal dalam keadaan leburan dan aqueous. So nanti kita akan sama ada kita ubah-ubah sama ada dia sebatian ion ke, okay, sebatian leburan ke, sebatian aqueous ke. So apa yang kita nak tengok? Yang kita nak tengok dia adalah bergerak balas. Mentol tu menyala ke tak ke? So apa yang kita nak tetapkan? Elektrod tu kita kena pakai yang sama. So elektrod yang kita pakai dekat sini adalah elektrod karbon. Okay. Kemudian nanti kita buat yang pertama dalam keadaan pepejal, satu lagi dalam keadaan leburan. Okay. Okay, kalau pepejal tadi cikgu dah ajar. Okay, kalau dalam keadaan pepejal, mentol ni mesti tak akan dinyala. Sebab apa? Sebab tiada ion yang bergerak. Tiada ion bebas bergerak. Okey. Kemudian dalam keadaan leburan, okey, dalam keadaan leburan, mentol ni akan menyala sebab ada ion yang bebas bergerak. Okay, sebab ada ion yang bebas bergerak. Okay, so itu dah dua keadaan. Kemudian nanti dalam keadaan leburan kita tukar balik kepada aqueous. Aqueous tu apa cikgu? Dalam keadaan dalam keadaan larutan. Okay, dalam keadaan larutan. Okay, kemudian kita akan tengok sama ada mentol menyala ataupun mentol tak menyala. Okay, so kalau mentol menyala apa inferennya? Maksudnya pepejal tersebut boleh pepejal pula lah. Contohnya leburan boleh menyalakan mentol. Maksudnya leburan pelambun bromida mempunyai ion yang bebas bergerak. Kalau pepejal tak boleh menyalakan mentol. Kenapa? Tiada ion yang bebas bergerak. Okey. Kemudian, so nanti kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. So, antara faktor-faktor dia ada 3. Okey, so kalau kau tengok, yang ini tolong buatkan nota. Nota macam ini. Buat macam ni je. Okey, faktor. Okey, tulis sekarang ya. Mempengaruhi elektrolisis. Okay. So buat 3. Okay. Yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okay. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Okay. Yang ketiga, jenis elektron. Okay. Jenis elektron. Okay. So ada 3. Okay. Kedudukan ion, kepekatan dengan jenis elektron. Okay. Boleh? Tulis ya sekarang ya. Oh, banyak.
Okey, hari ni kita nak belajar satu je faktor. Kalau kita tak belajar faktor ini satu, kita ada 3 faktor. Hari ni kita ambil satu je faktor. Okey, kita ambil satu cukuplah. Satu faktor ni pun susah juga kamu nak ingat. Okey, so faktor yang pertama je. Okey, yang ini je kita nak belajar hari ni. Okey. Yang ini kena salin. So yang ini kena salin. Tak ada apa namanya? Tak ada alasan lah tak nak salin sebab kena ingat. So, hari ni kita ingat ini je dulu. So nanti kita akan belajar macam mana rupanya. Kita ingat ni dulu. Lepas tu kita habis dah. Habis dah kelas. Okay. Kalau kamu tengok buku kerja kamu tu pun, saya tengok buku kerja kamu dulu. Okay. Sementara saya tunggu kamu salin. Okay, salin dulu. Okay, salin ini dulu. Okay, salin ini dulu. Cation dan anion. Okay, salin dulu. Cation dan anion. Okey. Ain ada buku kerja tak Ain? Ada. Alhamdulillah, Ain ada buku kerja. Alhamdulillah, bolehlah kita buat latihan buku kerja je lah. Okey. So nanti kerja kamu hari ni adalah buatkan cikgu. Ini nama dia apa? Namanya adalah siri elektrokimia. Okey, sebelum kita buat buku kerja, buat ni. Okey, yang ini sebenarnya kan? Yang ini sebenarnya cikgu ada cara tau. Macam mana nak hafal. Kau ikut cikgu cakap ni. InsyaAllah kau tak akan terbabas. Okey. Kalau kita turun sahaja kumpulan ni, dia akan mudah dinyah charge. Apa tu cikgu? Dinyah charge. Dinyah charge tu maksudnya daripada ion, dia nak jadi neutral. Contohnya kalium. Ion kalium ni dia nak jadi K je. Ion natrium ni dia nak jadi Na je. Ion kalsium ni dia nak jadi Ca je. Ion magnesium ni nak jadi Mg je. Dia tak ada ion. So hari ni cikgu nak kamu hafal ini dulu. Okey, cikgu nak kamu hafal ni dulu. Okey. Ikut cikgu tau. Okey, kalau kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, sambil-sambil kau salin tu cikgu bacakan ya. Zinc, ferrum, stannum, plumbum, hydrogen, cuprum dan argentum. Okey. So, macam mana cikgu nak ingat cikgu? Kavia pun susah hati, tak dapat nak ingat. So, ingat cikgu cakap ni. Okey. K. Okey, mana tadi? K. Kalau bolehlah tulis kat situ nanti. Kalau nak cari makan Ali, Zainal, Vera suka pergi hutan curi anggur. Ini cara cikgu ajar daripada dulu sampai sekarang. Tak ubah-ubah pun. Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Vera suka pergi hutan curi anggur. Kalau kalium, nak natrium, cari kalsium, makan magnesium, Ali aluminium, Zainal zinc, Vera ferrum, suka stannum, pergi plumbum, hutan hidrogen, curi cuprum, anggur argentum. Okey. Ini cation. Cation tadi apa? Bercharge positif. Maksudnya kalaulah dia ada ion dua ion, silver dengan zinc contohnya. So antara silver ion ion argentum dengan ion zinc yang akan mudah untuk dinyah charge yang paling bawah iaitu ion argentum. Contohnya cikgu bagilah bandingan antara plumbum dengan cuprum. Mana pak yang paling mudah dinyah charge? Iaitu ion cuprum sebab ion cuprum kat bawah. Sebab itu kena ingat ni lah. Okay, ingat sekarang. Kalau nak cari
Makan. Ali, Zainal, Vera suka pergi hutan curi anggur. Okey, boleh ingat? InsyaAllah cikgu boleh. Okey, so yang ini pula anion. Okay. Selalu anion ni kamu confirm kamu akan pilih hydroxide saja. Sebab itu dia tak berapa nak famous sangat. Tapi oleh sebab dia ada faktor untuk nanti kamu akan belajar faktor kepekatan. So kamu kenalah juga ingat sikit. Okay. So yang ini fluorida, sulfat, nitrat, klorida, bromida, iodida, hidroksida. Okay. Yang ini fly selalu nak keluar baru insaf. Fly selalu nak keluar baru insaf. Pelik lah. Tapi sebenarnya kalau kamu tanya, tak nak lah ikut Cikgu Ziana punya cara ni. Tak best. Tak mudah ingat. Kavya kata Kavya nak ikut kepada bahasa Tamil. Boleh Kavya, boleh. So kamu nak ikutlah bahasa Tamil ke, bahasa Arab ke, bahasa Cina ke, tak kisah. Asalkan kau ingat cikgu punya ini. So hari ni kita nak ingat dia benda ni. Okay, boleh? So yang paling bawah akan dinyah charge. Dinyah charge tadi apa cikgu cakap? Akan menjadi charge yang akan menjadi atomnya apa tu? Yang neutron. Unsur yang neutron, yang tiada charge, yang tiada ion. Okey. Boleh? Kavya? Maha? Cikgu. Ya, boleh ke? Saya nak minta kamu ingat ni je. Kita esok dah tak ada kelas, Isnin depan baru jumpa. So Isnin depan cikgu nak tanya yang ini. Boleh? Boleh. Siapa yang dapat jawab nanti naik sekolah cikgu belanja air dingdong dekat depan bilik guru. Tahu air dingdong tu apa Kavya? Air dalam mesin. Nanti cikgu belanja. Kau ambil lah air apa-apa cikgu belanja. Okey. So mesti ingatlah. Kena ingat bagaimana untuk unsur-unsur tersebut. Okey. So itu kerja kamu untuk daripada hari Khamis sampai hari Ahad. Okay. So, hari ni untuk waktu tutorial, okay, jom buka muka surat. Buku kerja. Okay, jom kita buka buku kerja. Kalau tak nanti kamu tak ada PBD. Okay, so buku kerja. Okay, buku kerja semua orang buka. Muka surat 59. Okay. Ain, buka buku kerja Ain. Ya, cikgu. Okey, terima kasih Ain. Janganlah kau bosan dah kelas cikgu Ain. Mana ada cikgu petang-petang dia bosan sikit, tak ada buat apa. Ngantuk je? Tak ada lah. Ke kau nak tengok cerita Korea sekejap lagi? Saya tak minat Korea, cikgu. Oh ya, cikgu minat. Kan kau minat cerita Tamil? Kavya, saya minat cerita Tamil atau Kavya? Cikgu. Saya suka minat cerita Tamil. Oh. Action movie. Banyak Ya, ya betul. Bahubali. Bahubali 1, 2, 3 saya tengok. Kavya? 1, 2 saja ada cikgu. Oh, 3 tak ada. Bohong lah cikgu. Yelah, 1, 2 saja. Kantoi. Okey. Sampai hatimu. Okey, tak apalah. Okey. So kita tengok soalan nombor 1. Ini boleh jawab lah ni. Okey, Kavya. Yang A tu apa Kavya? Dia tulis perkataan. Emitter, pandai. Emitter. Okey, B Kavya. Anode. Anode ke cathode? Anode. Anode. Okay, anode tu dia mesti dia akan connect dengan bateri bertanda panjang. Macam itu tau. Itu tandanya. Okay, yang C. Anion ke cation? Itu negatif. Ion. Anion. Good Kavya. Okay, D. Yang connect dengan bateri yang cathode. Yang pendek. Kau ingat macam ini je Ain. Yang pendek cathode. Cathode tu mesti pendek. So D tu apa? Cathode. Cathode. Okay. E.
Itu adalah apa? Electrolyte. Electrolyte. Okay, good. Electrolyte. F tu apa? Cat ion. Pandai. Cat ion. Okay, boleh? Hebat ah. Okay, bolehlah Kavia. Kamu dah pandai lah Kavia. So, produk. Okay, nombor 4 ni tak boleh buat. Okay, nombor 2. Okay, kita pergi kepada nombor 2. Okay. Nombor 2. Kelaskan sebatian kimia berikut kepada elektrolit. Okay, dia nak elektrolit dan bukan elektrolit. So kau tandakan, kau tik-tik je dulu ya. Kau tik-tik je dulu. Okay, kalau tak sempat nak salin, kau tik-tik je. Okay, yang elektrolit dulu. Mana yang satu? Ansha? Ansha tak dengar suara hari ni Ansha? Okay, Ansha, ambil yang elektrolit Ansha. Yang mana satu? Ansha, hui. Ya ke? Yang mana sayang? Yang mana? Oksigen tu elektrolit ke bukan elektrolit? Elektrolit. Oksigen. Mana electrolyte? Dia bukan elektrolit, dia non elektrolit. Leburan brom 2 klorida. Electrolyte leburan. Elektrolit leburan. Okay, kalau ada perkataan leburan je, okay, itu adalah kuprum 2 klorida. Okay. So, tetrachlorometana. Bukan electrolyte. Bukan elektrolit. Asid nitrik. Asid, apa-apa asid dia mesti adalah elektrolit. Okay. Etanol. Etanol bukan. Okay, etanol bukan elektrolit. Okay, bromin. Larutan bromin. Bukan electrolyte. Bukan elektrolit. Okay. Larutan plumbum 2 bromida. Larutan. Kalau ada perkataan larutan, anak nenek kau. Okay, kalau ada larutan tu elektrolit ke tidak? Electrolyte. Elektrolit. Larutan naik plumbum nitrit. Okay. Leburan. Larutan ni salah Cikgu Jana. Larutan kat bawah kan, yang elektrolit kan. Okay, ni larutan plumbum 2 nitrit. Okay. Kedua, molten. Leburan plumbum 2 bromida. Elektrolit. Pandai, elektrolit. Larutan glukosa. Bukan elektrolit. Okay, last. Larutan kuprum 2 sulfate. Dia adalah elektrolit. Dah, siap. Siap dah kerja kamu. Okay. Okay. So, soalan untuk page 60. Minggu depan baru kita belajar untuk muka nombor 3 dan nombor 4. Okay. So, itu sahaja kelas kita hari ini. Okay. So, nanti cikgu nak ingatkan. Okay. Cikgu nak ingatkan lagi sekali. Okay. Apa yang kena ingat tadi cikgu cakap? Okay. Yang pertama. Okay. Buat nota cantik-cantik yang start daripada maksud tadi dengan gambar ni. Okay. Gambar ni. Okay. Kemudian kamu kena buat nota yang ini. Sambil ingat ya. Ini faktor lah. Faktor ni yang tadi cikgu dah buat. Okay, yang ini. So, minggu depan cikgu tanya dah. Ni minggu depan cikgu tanya. Okay, semua orang ada quiz lah minggu depan. Cikgu nak tanya kedudukan
Siri elektrokimia. So nama dia adalah Siri elektrokimia. So cikgu akan tanya start daripada cation ion dan anion. Okey, boleh? So itu saja kelas kita untuk hari ni. Cikgu, CL dengan BR tu apa? CL dengan BR tu keluar. BR? Itu baru. Okey, dapat dah. Alah, kau nak ikat kau punya pun tak apa. Tak kisah. SO apa? Apa dia? SO. SO. Ion sulfat. Sulfate.